Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana. Allahumma shrah lana sudurana. Allahumma shrah lana sudurana. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا ونور به قلوبنا وقبورنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim undang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, alhamdulillah, dan kita masih lagi merasai segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan semua, Allah SWT bagi nikmat-nikmat ni bukan suruh duduk saja, bukan suruh rasa saja, bukan suruh menikmati saja. Bahkan Allah SWT nak melihat kita ni, memboleh nikmat aku bagi ni membuat apa? Memboleh nikmat sihat, mau pergi masjid ke tidak, memboleh makan minum, mau ingat ke tidak, syukur ke tidak, alhamdulillah ke tidak. Jadi tuan-tuan semua, maka nikmat-nikmat Allah bagi ni, bagi kuatnya, bagi sihatnya, nak suruh kita buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan semua, nikmat-nikmat yang baik sihat, baik lalu makan, baik lalu tidur, baik orang panggil nyawa pun selesa, duduk selesa, alhamdulillah ni kita guna sebaik-baik nikmat ni. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita esok akhirat, maka kita boleh jawab kita ni buat baiknya umur baiknya umur Allah beri, baiknya badan kita Allah beri, baik segala nikmat harta benda daripada mana punca ke mana kita habisi semuanya, biarlah kita jawab di hadapan Allah Ta'ala dengan begitu yakin. Sebab apa? Sebab kita guna sebaik-baik nikmat Allah bagi, dan kita mensyukuri di atas segala nikmat Allah bagi ni dengan kita sentiasa buat taat pada Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Insyiqaq, surah yang membawa makna terbelah. Terbelahnya apa? As-sama', iaitu langit. Ketikanya berlaku hari kiamat, langit ini akan terbelah. Surah ini surah yang ke-84. Ayatnya bilangan ayat 25 ayat, diturunkan di Mekah. Kita panggil surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Insyiqaq kerana pada ayat yang pertama disebut insyaqqat. Idza as-samaa'u syaqqat, maka ada perkataan insyaqqat, itu makna telah terbelah ia. Maka dinamakan surah ini surah Al-Insyiqaq, iaitu satu keterbelahan. Surah ini, kelebihan surah, Muslim dan An-Nasa'i menyebut bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama, idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit telah terbelah. Lalu dia sujud.
sebelum beredar dia memberitahu kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud bila membacanya. Jadi hok baca ni Abu Hurairah. Abu Hurairah baca idza samaa'u syaqqat. Jadi bila Abu Hurairah baca depan sahabat, maka Abu Hurairah pun sujud. Lepas pada sujud tadi, maka sahabat-sahabat lain tanya, kenapa sujud? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah ni, Rasulullah sujud. Maka kita pun bila kita lihat bila tiba ayat yang ke-21, ayat yang ke-21, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ada tanda masjid, logo masjid, maka itu dipanggil tanda untuk kita sunat kita sujud. Bila habis ayat yang ke-21, sunat kita sujud. Kalau kita panggil sujud tilawah, kalau tengah-tengah kita baca di luar sembahyangnya, jadi kita pun hadap kiblat, duduk antara dua sujud, terus sujud. Ataupun kita tengah sembahyangnya, kita tengah qiyamnya, terus sujud sebagaimana kita lihat dan kita buat pada hari Jumaat, dia panggil sujud sajadah. Samalah ni. Jadi dalam surah ini, surah Al-Insyiqaq ini ada tempat sujud. Sujud tilawah pun dia, sujud sejadah pun dia lah. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah seperti biasa kita akan membaca surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-25 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kalau ikut dengar bacaan yang dibaca oleh hadirin semua, alhamdulillah kira-kiranya boleh bagi makan penuh lah. Jadi yang berasa tak perlu hamba ulah lah bahagian tajwid fasahah ni. Cumanya pada ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5 di situ kita kena berhati-hati sebab ada huruf ta mati. Huruf ta tu dia ada keluar angin sikit. Kalau dia tak keluar angin, salah. Ta, harfut ta, bila dia ni sukun, bila dia mati kena ada keluar angin sikit. Idza as-samaa'u syaqqat, ada angin sikit, tidak banyak benar. Jadi ada keluar angin. Syaqqat, ada ta tu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Okay, keluar huruf ta tu ada mati. Bila mati maka keluar angin. Jadi di sini dia banyak ni. Huruf ayat yang pertama hujung, ayat yang kedua 2 kali. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, 2 tempat. Ayat yang keempat 2 tempat. Ayat yang kelima 2 tempat. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang ke-8. Ra masrura,
Ayat yang ke-11 thubura, situ tempatnya 2 harakat saja, mad iwab ujung tu. Kita berhenti jangan lebih. Hisaban yasira masrura yad'u thubura. Berarti ayat yang ke-12 pun sama, 13 sama. Ayat yang ke-14 ra ujung tebal. Allan yahur, ra tebal. Yahur. Ayat yang ke-15 sama, ma'iwab. Kana bihi basira, basira. 2 harakat. Dan pada ayat yang ke-16, 17, 18, 19, maka di situ qalqalahnya kubra. Bisyafaq wasaq idza tasaq an tabaq. Dia ada mendetak, ada lambat sedikit, tidak lambat benar, kerana qalqalah tu kubra. Dan pada ayat yang ke-24 ra tu nipis. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshir, bukan baca fabashshirhum, itu salah. Jadi ambil rasa itu sajalah saya nak sentuhnya. InsyaAllah kita masuk kepada tadabbur. Kita tadabbur makna-makna, insyaAllah kita melihat, memerhati, memahami makna-makna. Ayat yang pertama Allah SWT berfirman selepas daripada basmalah. Basmalah itu sunat, kita baca, tak baca pun tak ada masalah. Ayat yang pertama selepas basmalah, idza as-samaa'u syaqqat, alhamdulillah, wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ayat 1, ayat 2. Apabila, idza ni apabila. Idza dalam Al-Quranul Karim maknanya apabila. Duduk dah di tang mana, makna idza, alif za alif, makna dia apabila. Kita lihat hari ni dia panggil apa, apps yang kita tengok sekarang ni ramai duk beli. Think Quran ni dia ada kalimah-kalimah dia terjemah makna, dan dia mengkaji idza dalam Quran ni ada berapa tempat. Jadi dia kira idza, bila kita tahu idza tu makna apabila, kita sudah menguasai idza yang ada dalam Quran tu. Kita menguasai kalaulah dia ada berapa. Kalau dia ada 1000 kalimah, mana 1000 kalimah dah kita tahu. Idza, bila tiba idza, apabila. Perkataan yang kedua, langit, as-sama'. As-sama' tu mana langit? Dia as-sama' itu singular. Kalau as-samawat itu plural, makna itu langit-langit. Jadi sama ada kita as-sama' ataupun as-samawat, duduk di mana tang dia duduk dalam Quran, maka kita tahu dah as-sama' itu maknanya langit. Jadi bila dihimpun perkataan as-sama', kita akan jumpa banyak ayat dalam Quran ada as-sama' dengan as-samawat. Maka as-sama' itu langit, apabila langit. Insyaqqat tu kalau dia satu kalimah kita baca, kalau kita sambung jadi idza as-sama'u syaqqat. Jadi insyaqqat itu maknanya apabila ianya langit itu terbelah. Jadi kalau kita nak tahu perkataan ini as-sama' ni, perkataan ni lelaki ke perempuan,
Dia bahasa Arab ni dia ada lelaki, dia ada perempuan. Bahasa perkataan tu. Perkataan ni lelaki, perkataan ni perempuan. Semua perkataan yang ada bahasa Arab ni, bila kata nama dia itu kata nama, dia mesti sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Tu je. Dia dalam bahasa ni, bahasa Arab ni dia ada nouns, dia ada verb, dan dia ada harfu jar. Ni bahasa Arab kalau kita nak belajar bahasa Arab. Verb tu maknanya perbuatan. Perbuatan dia pecah kepada 3. Past tense, present tense, dan perbuatan yang kita suruh buat. Jadi pecah 3 situ. Kita tinggal dulu. Kalau nouns ni kata nama. Kata nama dia kebagi 2. Laki ke perempuan. Lepas tu dia pecah 1 ke 2 ke banyak. Baik. As-sama' ni perkataan as-sama' ni nak tahu dia ni ada tanda di sini dalam ayat ni. As-sama' ni perkataan dia adalah perempuan. Dia panggil muannas. Kalau lelaki muzakkar. Mana kita nak tahu? Tengok insyaqqat, ada ta ujung. Kalau as-sama' tu lelaki, maka dia akan jadi insyaqqa. Tak jadi insyaqqat. Tidak ada ta ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. Maka bila as-sama', idza as-sama', kita pun tahu as-sama' ini dia perkataan dia ni. Perkataan dia ni ini adalah perempuan sebab insyaqqat. Insyaqqat tu ada ta tu. Ta dia panggil ta puai, menunjukkan puai, kembali kepada as-sama'. Itu hamba masuk sedikitlah. Masuk sedikit ilmu nahwu supaya tuan-tuan boleh panggil memerhatilah perkataan-perkataan yang ada dalam Quran ni. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Bila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta ia adzinat li rabbiha, dia beri izin kepada Tuhannya, Tuhan langit. Azinat wa huqqat, dan diberikan akan haknya. Maknanya apa? Serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Jadi sebenarnya langit ni dia akan patuh pada Allah Ta'ala. Dia akan patuh, dan sentiasa dia patuh. Sekarang ni dia patuh. Dia patuh. Allah Ta'ala arahkan kepada langit, sekarang ni kamu duduk macam biasa. Satu hari Allah bagi arahan kepadanya, kamu kena terbelah, kamu kena hancur. Kamu tidak boleh berada tempat yang statik seperti sekarang ni. Jadi pada ketika itu langit dia akan mengikut arahan Allah SWT. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika mana langit itu terbelah, kenapa dia terbelah? Sebab dia mengikut perintah Allah. Bila Allah SWT arahkan supaya kamu mesti terbelah, maka terbelah, hancur. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat rujuk kepada surah Yasin, wa nufikha fis-sur, wa nufikha fis-sur, dan ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala. As-sur itu sahabat tanya, Badui dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masur, apa itu yang dimaksudkan as-sur? As-sur itu Nabi jawab, qarnun yufakhu fihi, iaitu satu sangkakala yang ditiup padanya. Jadi bila mana ditiup sangkakala itu, kecepatan berlakunya kiamat tu sejauh mana kecepatan dia? Cepatnya berlakunya kiamat tu bila berlakunya tiupan sangkakala, yang mana kita tahu tugas yang diarahkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala ini bukannya manusia, bahkan malaikat. Malaikat ni satu je, iaitu malaikat yang bernama Israfil. Kita kena tahu 10 nama malaikat dan tugasnya.
Antara 10 ini Jibril, Mikail, Israfil. Israfil yang ketiganya, Israel yang keempat, Munkar Nakir, Raqib Atid, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan, Zabaniyah. Kita panggil Malik, sebenarnya Malak. Sebenarnya Malak, Ridwan dengan Zabaniyah. Baik tuan-tuan semua, bila 10 malaikat ni yang wajib kita tahu nama dan tugasnya, antara yang ketiga ialah Israfil. Israfil ni dia akan tiup sangkakala. Tiup sangkakala yang bila berlaku idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bila berlakunya langit terbelah runtuh, bila mana ditiup sangkakala, maka bagaimana kecepatan berlakunya kiamat bila mana ditiup sangkakala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata kaifa an'amu wa qadil taqama sahibul qarnil qarna. Bagaimana aku boleh rasa duduk dalam senang lena, rasa sedap, rasa selesa, sedangkan tua yang pegang sangkakala ni, dia sekarang ni sangkakala dengan dia ni bukan kata sangkakala ni dia sandar dinding, dia duduk rehat, menengu, tidur, menyenggi tak. Bagaimana sangkakala sekarang ni, malaikat yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala supaya tiup sangkakala. Katanya Nabi kata malaikat Israfil ni sedang memegang sangkakala dan meletakkan sangkakala ni di mulutnya. Sekarang ni wahana jabhatahu, dan ketika sekarang ini dahinya sudah merah. Kalau sekarang ni tuan-tuan semua, kita nak contoh kita ambil hok kecil, tiup WC, bila kita letak WC di mulut kita duduk standby nak tiup ni. Bila kita nak tiup ni, dengar arahan nak tiup, tarik nafas dan nak tiup ni, apa jadi pada muka kita? Muka kita duk keruk, duk tahan nafas nak tiup ni. Tunggu 1, 2, 3 tiup. Maka begitulah keadaannya, katanya Nabi. Malaikat Israfil ni, sangkakala ni tidak duk jauh dengannya, di mulutnya sekarang ni. Dan dahinya merah. Nabi kata dahinya merah. Dan wa asgha sam'ahu, dan dia sekarang ni sedang memasang telinga pendengaran dia, duk tunggu arahan Allah. Allah kata Israfil tiup, dia pun tiup selalu. Jadi keadaan Israfil sekarang ni yang taziru ayyuk mara fayanfukha. Sekarang ni dia tengah menunggu arahan Allah supaya ia ni kena tiup, maka dia akan tiup. Fa ka'anna dhalika thaqula ala ashabihi, maka menyebabkan, katanya Nabi, katanya Abu Sa'id berkata, jadi menyebabkan sahabat-sahabat bila dengar Nabi sebut, cemahnya rasa takutnya, rasa gerunya keadaan kiamat ni. Maka faqalu kaifa naf'alu ya Rasulullah, maka sahabat-sahabat tanya Rasulullah, bagaimana kita nak buat macam mana ya Rasulullah dengan keadaan kalau kita mengalami suasana langitnya runtuh ni, berlakunya kiamat ni, au naqulu, apa yang kita nak baca, kita nak sebut. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qulu, maka bacalah kamu, iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allah tawakkalna, ataupun tawakkalna 'ala Allah. Nabi suruh baca pada ketika itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, kami hasbunallah, maknanya Allah SWT sahaja yang boleh bagi rasa cukup kepada kami. Maknanya kami tidak perlu kepada kuasa lain. Kami hanya perlu serah diri kepada kuasa Allah Ta'ala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah Ta'ala sahaja yang boleh kita wakilkan segala-gala masalah, kita serah pada Allah SWT pada ketika itu.
tawakkalna 'ala Allah, dan kami serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, kalau kita mengalami suasana kiamat pada ketika itu, bila sahabat tanya kita nak buat apa, nak baca apa, maka Nabi kata, wa qulu, bacalah kamu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna, ataupun tawakkalna 'ala Allah. Jadi 3 perkataan tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah, ataupun ala Allah tawakkalna. Baik, sejauh mana tadi soalannya? Sejauh mana kelajuan bila ditiup sangkakala, malaikat tiup sangkakala? Adakah 2 hari baru berlaku kiamat, ataupun seminggu baru berlaku kiamat? Bagaimana kecepatan tu? Katanya Nabi, inna rajulain yanshurani ath-thawba fala yathuyanihi. Ada 2 orang ni, Nabi buat gambar ya. Ada 2 orang ni, dia tanggalkan baju, dia buka kacing baju dia. Dia buka kacing baju dia, tengah dia buka kacing baju ni, tujuan dia nak buka ni, dia nak lipat baju. Dia buka kacing baju dia, tujuan dia nak lipat. Bila ditiup sangkakala tengah-tengah dia duduk buai baju dia ni, dia pun nak lipat baju dia, Nabi kata fala yatawiyanihi, 2 orang ni dia tak sempat untuk nak melipat baju dia, langit dah runtuh, hancur lebur dah. Kecepatan tu Nabi gambarkan, kalau orang tu tengah dia pecah baju, dia pun nak lipat baju, tak sempat nak lipat baju dia. Wa innar rajul la yamduru hawdahu fala yusqi minhu syai'an abada. Nabi kata ada seorang ni, gambarannya Nabi kata dia tengah buat kolah. Dia buat kolah siap dah kolah. Tunggu dia nak cebok air, dia nak minum. Tak sempat dia nak cebok air minum, hancur lebur dah dunia ni. Kecepatan tu. Wa rajulu yahlibu naqatahu fala yashrabuhu abada. Dan seorang lagi Nabi kata, contohnya gambarannya Nabi kata, dia ni perah susu ternakan dia, baik lembu baik kambing, dia perah. Sudah dia perah, tunggu dia nak minum saja. Ambil buah dalam bekas, dia nak teguk saja, tak sempat dia nak teguk. Apa ni susu yang dia perah, langit dah runtuh dah. Itulah kecepatannya berlakunya kiamat, masya-Allah, subhanallah. Jadi itulah gambarannya kenapa Allah SWT menyebut idzas sama'u syaqqat, kerana wa adzinat li rabbiha wa haqqat, kenapa langit itu runtuh, terbelah, sebab langit ini mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu muddat, diratakan. Bumi ni jadi tak ada, jadi diratakan dia. Sekarang ni kita tahu dah, bumi ni semuanya ada dalam bumi ni. Semuanya ada. Bila kita lihat dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan, bukan goncangan sikit ni, goncangan yang kuat, bukan 7, 8, 9 skala Richter ni. Bumi mengeluarkan, memuntahkan apa yang ada dalam perut dia, keluar habis. Orang mati keluar, semua gali-galian semua keluar, semua minyak keluar, emas keluar, perak keluar habis. Jadi kita tengok di sini, bumi ni akan diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Sama dengan ayat surah Az-Zalzalah tu. Bumi ni dia akan keluarkan apa yang wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ia akan menjadi kosong, tak ada apa dah dalam bumi ni. Semuanya bumi memuntahkan. Jadi dah nak cerita apa ni? Nak ceritanya bumi dia keluar ni sebab apa? Dia pun mengikut perintah Allah Ta'ala. Bila dia bergoncang ni, dia goncangan berlaku ni, apabila Allah SWT goncangkan dia, maka dia akan bergoncang, ikut arahan semua ni. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat yang kelima,
serta mematuhi perintah Tuhannya. Dan sudah semestinya ia patuh. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sama ayat yang kedua. Ayat yang kedua dengan ayat yang kelima ni sama. Sama. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat 2 pun sama juga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang tadi kembali kepada as-sama, langit, cerita langit ikut perintah Allah dan dia mesti ikut perintah Allah. Yang kedua ni ceritanya ikut perintah Allah ni sampai ke keluarkan baga-baga dalam perut habis keluar ni. Siapa dia ni? Ni kembali kepada bumi. Jadi dua-dua ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua dengan ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi dua-dua ni, satu kembali kepada langit ikut perintah Allah, dua kembali kepada bumi ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Wahai manusia ni semua. Allah SWT penuh 7 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya qul ya ayyuhal kafirun, kata wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Jadi Allah tuju ni tuju kepada siapa? Kita manusia, al-insan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu. Yakni apa? Tercatat kesemuanya. Allahu Akbar. Semua yang kita buat ni tercatat. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Semua yang kita usahakan atas muka dunia ini, maka kita akan lihat apa yang kita buat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat satu masa pasti kita kena yakin. Jangan kita tak yakin, sebab ini adalah iman. Iman ini ada dalam hati kita. Iman di sini. Iman di sini dalam hati kita. Iman ini, mahalnya iman ini Allah Ta'ala bayar dengan syurga. Iman ini. Sebab apa? Allah bayar dengan syurga, balas dengan syurga, sebab Allah menghargai kepercayaan hamba dia, yang hamba dia tak pernah melihat tapi dia percaya. Tak pernah melihat, Allah percaya pada Allah. Tidak pernah melihat malaikat, percaya kepada malaikat. Tidak pernah melihat hari akhirat, hari kiamat, percaya kepada hari kiamat, hari akhirat. Masya Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kamu ni sentiasa penat lelah menjalankan hidupmu dengan sedaya upaya hinggalah kadahan famulaqih, dengan sedaya upaya hingga semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu tercatat semuanya famulaqih. Kita kena yakin kita akan bertemu dengan Allah, kita akan mati, kita akan bangun akhirat, dan kita akan dikumpulkan di mahsyar, nak tak nak. Lepas tu kita akan ditimbang amalan. Masya Allah. Akhir sekali di hadapan kita
syurga ataupun neraka. Maka sekaranglah masanya kita nak memilih, nak pilih yang mana yang kita nak syurga, maka kita kena buat amal soleh. Bila kita pilih neraka, na'udzubillah min dzalik, maka ikutlah sekadar kamu nak macam mana, nak buat apa ikut kamulah, tak ada masalah. Sebab itulah Allah Ta'ala firman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kamu sama ada kamu nak jadi kufur, nak jadi syukur, terpulang kepada kamu. Aku bagi jalan kepada kamu, kamu pilihlah nak mana. Jadi sekarang ni kita kena buat pilihan sebelum daripada kita mati, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, sekadar tu dululah pengajian kita, tadabbur kita pada pagi ni. Mudah-mudahan kita memahami 6 ayat yang kita baca pada pagi ni, kita tadabbur. Mudah-mudahan kita rasa tawadhu', kita rasa khauf kita, takut kita pada Allah SWT, dan rendah hati kita, hina diri kita di hadapan Allah SWT, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, pada 2 hari ini, esok dan lusa, hamba tidak ada di sini lah. Jadi pada pagi ni hamba akan berangkat pergi ke ada pertandingan khot. Jadi hamba kena diamanahkan untuk menjadi hakim pertandingan khot. Pertandingan dia buat peringkat negeri di Besut, bawah Kafar. Jadi hamba diamanahkan supaya jadi hakim khot. Jadi itu bidang hamba lah. Itu di antara bidang hamba. Jadi ada lagi lah pertandingan yang lain. Jadi esok dan lusa hamba minta cuti lah 2 hari. InsyaAllah kalau ada ustaz lain nak ganti itu atas pihak pengurusan lah. Jadi untuk kuliah hamba ni, esok hari Rabu, lusa hari Khamis kita cuti dulu, insyaAllah. Kalau tidak ada arah melintang, kita akan sambung pada hari Isnin, insya-Allah. Jadi kita akan sambung ayat yang ke-7 dan seterusnya lah. Ini cerita kita akan belajar nanti kisah manusia menerima surat amalan melalui tangan kanan dan tangan kiri. Allahu Akbar. Insya-Allah tuan-tuan semua, sekadar itu dulu yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah itu kelemahan diri hamba sebagai makhluk. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.